Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Fazilah binti Osman. Saya Intan Nurul Syahidah binti Syahrir, nombor matrik 2759995. Hari ini saya akan bentangkan tentang latar belakang di antara dua buah negara iaitu Jerman dan juga United Kingdom. Jerman dikenali sebagai Republik Pasukan Jerman dan merupakan negara ketujuh terbesar yang terletak di benua Eropah. Oleh kerana Jerman terletak di tengah Eropah, maka ianya bersempadanan dengan kebanyakan negara-negara lain seperti Denmark, Switzerland, Austria, Republik Czech, Poland dan juga Perancis dan Belanda. Selain itu, ia bersempadanan juga dengan lautan utama iaitu lautan utara dan juga lautan Baltik. UK pula dikenali sebagai empayar yang paling besar dan megah di dalam sejarah peradaban dunia kerana menguasai hampir separuh daripada jumlah daratan di dunia pada zaman kemuncaknya iaitu pada tahun 1922 sehingga ianya meninggalkan kesan yang kuat yang masih menebal di kebanyakan bekas negara jajahannya seperti budaya, seni bina bangunan, bahasa, sistem perundangan dan juga yang lain-lain. Seterusnya kita lihat kepada perbandingan dalam sistem pemerintahan pada negara Jerman. Ianya merupakan Republik Parlimen Persekutuan, Presiden Persekutuan dan Chancellor. Bagi lokasi geografinya, ia terletak di benua Eropah dengan keluasan 357,041 km persegi dengan ibu negaranya adalah Berlin. Manakala demografi, jumlah penduduk di Jerman adalah 82.6 juta dan menggunakan bahasa Jerman. Bagi keluaran dalam negeri kasar, KDNK per kapita dalam dolar 41.4 juta. Seterusnya bagi negara United Kingdom, sistem pemerintahannya adalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen menggunakan sistem monarki dan juga mempunyai Perdana Menteri. Lokasi geografi terletak di bahagian pantai barat sebelah Laut Eropah dengan keluasan 242,495 km persegi dan ibu negaranya adalah London. Demografi pula, jumlah penduduk di United Kingdom adalah 69 juta dan menggunakan bahasa Inggeris UK. Dan terakhir adalah keluaran dalam negeri kasar KDNK per kapita dalam dolar bagi negara United Kingdom adalah 47.2 juta. Sekian, terima kasih. Selamat petang kepada Puan Fazilah binti Muhammad Osman. Nama saya Syamini Nair Kunjambu, nombor matrik 276-208, akan membentangkan mengenai polisi pendidikan di Jerman dan UK. Jika kita tengok polisi pendidikan di Jerman, pendidikan di Jerman percuma dan diiktiraf di peringkat global. Sistem pendidikannya pula berasaskan teknikal dan vocational. Jika kita lihat di UK pula, pendidikan di UK terkenal malah kualiti, standard pendidikan dan kos pengajian yang tinggi. Sistem pendidikannya pula mengikut teori falsafah. Secara keseluruhannya, pendidikan holistik dalam sistem pendidikan Germany dengan fokus pada penyelarasan industri, kebebasan pemilihan program dan penekanan kepada penyelidikan membentuk landasan pendidikan yang dinamik dan relevan, memastikan kejayaan pelajar serta sumbangan mereka kepada kemajuan negara. Perbandingan polisi pendidikan antara UK dan Jerman menunjukkan pendekatan yang berbeza dalam menyelaraskan pendidikan dengan keperluan masyarakat dan industri, sementara pendidikan di UK menitikberatkan kepelbagaian dan kebebasan. Negara Jerman pula menekankan keselarasan antara pendidikan dan pasaran kerja untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Puan Pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya sebentar tadi dan saya akan menyentuh mengenai polisi ekonomi di kedua-dua negara. Kita bermula dengan negara Jerman dahulu, di mana Jerman merupakan antara penyumbang ekonomi terbesar di Eropah dan juga merupakan negara keempat terbesar di dunia dalam sektor ekonominya.
Jerman juga bertindak sebagai penggerak dan peneraju utama bagi sebuah sistem ekonomi yang lebih terbuka. Jerman juga merupakan rakan dagangan Eropah terbesar Amerika Syarikat dan berada di tangga ke-6 bagi pasaran ekspor. Selain daripada itu, bidang pengeksportan terutamanya bagi buatan Jerman adalah antara sumber ekonomi utama Jerman. Kebanyakan keluaran daripada negara ini adalah dalam bidang kejuruteraan, merangkumi pembuatan automobil, mesin jentera, pelbagai jenis logam dan barang kimia. Jerman juga adalah negara yang menjadi negara pengeluar bagi teknologi terkini bagi turbin yang berasaskan angin dan tenaga sistem suria yang terbesar di dunia. Sebagai contoh, persidangan antarabangsa bagi pameran perdagangan peringkat dunia secara tahunan seringkali diadakan di Jerman. Jerman juga mendahului pasaran ekonomi dunia dengan pengeluaran kereta berkualiti, jentera, peralatan elektrik dan bahan kimia. Dari sudut perkhidmatan, Jerman juga dikenali sebagai sebuah hub keuangan. Aktiviti keuangan penyewaan dan perniagaan turut menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara Jerman. Seterusnya kita menyentuh mengenai sektor ekonomi di United Kingdom di mana ia adalah berasaskan pasaran prinsip liberal. Pasaran ekonomi juga dikendalikan seiring dengan prinsip liberal pasaran dan dipengaruhi oleh sistem percakaian dan peraturan yang ditentukan oleh campur tangan kerajaan. Ekonomi di UK juga adalah ekonomi utama di UK adalah menyentuh tentang perkilangan dan juga industri permotoran di mana ia menjadikan kesemua produk keluaran UK sekaligus menjadikan UK sebagai negara pendominasi bagi perdagangan peringkat antarabangsa. Selain itu, UK juga bertindak sebagai negara industri kimia dan pasaran farmasi kerana UK adalah antara negara pengeluar bagi firma-firma perubatan farmasi yang kedua dan yang ke-6 terbesar di dunia. Contoh seperti GlaxoSmithKline yang bertapak di UK. Selain daripada itu, London yang terletak di UK juga dibangunkan sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keuangan peringkat antarabangsa yang utama di dunia dan ia juga bertindak sebagai antara pusat pengoperasian ekonomi global. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Profesor dan pensyarah. Okey, saya Rizanawati binti Ismail, nombor matrik 276011 akan menyambung pembentangan daripada kawan-kawan saya di mana perbandingan di antara negara Jerman dan UK berkenaan dengan cukai. Okey, kalau kita lihat Jerman, kadar cukai korporat dia sebanyak 15% dan secas perpaduan adalah sebanyak 5.5%, turut ditentukan. So untuk UK kadar cukai adalah 19%. Dia meliputi keuntungan bersih, keuntungan modal, perusahaan. Okey. Seterusnya cukai nilai di mana kadar bagi negara Jerman adalah sebanyak 19% dan bagi untuk negara UK pula kadar adalah sebanyak 20%. Okey. Pengurangan 7% dan 0% bagi barangan perkhidmatan tertentu adalah untuk negara Jerman dan pengurangan 5% perkhidmatan tertentu adalah di negara United Kingdom. Okey, seterusnya cukai lain di mana cukai keuntungan dan cukai modal secas ataupun dikatakan lebihkan kepada perpaduan untuk Jerman. Dan UK cukai keuntungan, cukai modal, cukai warisan, cukai tanah, duty, stamp duty land tax adalah SOCT. Itu saja. Sekian, terima kasih.